Hari ini saya akan mengajar tajuk pembezaan dengan subtopik perubahan kecil dan penghampiran. Okey, jadi sebelum ini dalam masa-masa mula-mula kita belajar tajuk pembezaan, kita diperkenalkan dengan delta Y dan delta X. Okey, jadi yang mula-mula masa kita belajar pembezaan terbitan yang pertama, okey, pembezaan terbitan pertama. Okey, kita ada belajar bahawa had untuk delta Y per delta X apabila delta X-nya menuju kosong, menghampiri kosong adalah sama dengan dy dx. Okey, ini masa kita belajar pembezaan terbitan yang pertama dulu. Kita dah pun jumpa delta Y, delta X. Apa dia delta Y dan delta X? Okey, katalah di sini delta X, delta X. Delta X ialah merupakan tokokan kecil. Tokokan kecil dalam X ataupun bagi X. Okey, sekiranya delta X itu lebih besar dari kosong. Dan dia apabila dia delta X itu lebih kecil daripada kosong, dia dipanggil susutan dalam X. Susutan kecil dalam X. Okey, contohnya sekiranya ada nilai X yang asal nilai X ialah 3. Okey, dia telah berubah menjadi 3.001. Jadi di sini kita nampak ada perubahan kecil dalam nilai X. Jadi delta X di sini ialah 3.001 tolak dengan 3. Dan delta X-nya ialah 0.001. Ini ialah delta X, perubahan kecil dalam X. Begitu juga dengan Y. Kalau Y-nya berubah, okey, contohnya kalau Y berubah, katalah nilai Y ialah yang asal ialah 5. Okey, berubah menjadi 4.98. Okey, maka delta Y adalah sama dengan nilai yang terakhir tadi 4.98 tolak dengan 5. Jadi perubahan kecil dalam Y ialah 0.02 tetapi negatif. Ini bermaksud nilainya menyusut, susutan kecil. Okey, bila letalnya kecil daripada kosong. Okey, jadi bila delta X-nya kecil pada kosong, negatif, bermaksud nilainya menyusut. Dan bila nilainya bertambah, bermaksud delta X-nya positif. Okey, itu dia bermaknanya perubahan kecil dalam X, dalam Y. Dan tak semestinya X dan Y sahaja. Dia mungkin melibatkan isi padu. Okey, melibatkan luas, perubahan kecil dalam isi padu, perubahan kecil dalam luas, perubahan kecil dalam jejari dan macam-macam lagi lah, bergantung kepada soalan. Okey, jadi di sini apabila delta X nilainya kecil, apabila delta X mempunyai nilai yang sangat kecil, okey, jadi yang ini tadi boleh ditulis sebagai delta Y per delta X nilainya hampir kepada dy dx. Hampir menyamai dy dx. Okey, dan daripada sini maka delta Y adalah delta Y adalah lebih kurang sama dengan dy per dx. Ini bawa ke sini darab dengan delta X. Okey, formula inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soalan yang berkaitan dengan perubahan kecil dan penghampiran. Okey, contoh yang pertama. Diberi Y sama dengan 4X kuasa 2 tambah 5X tolak 4. Okey, cari delta Y ataupun perubahan kecil dalam Y apabila X berubah dari 3 menjadi 3.1.
Seterusnya, cari nilai hampir bagi Y selepas perubahan X. Jadi ada dua perkara yang dia nak cari di sini. Yang pertama, dia suruh cari delta Y. Dan yang kedua, mencari nilai hampir. Nilai hampir bagi Y. Okey. Mula-mula yang diberi dalam soalan ialah diberi Y-nya sama dengan 4X kuasa 2 tambah 5X tolak 3. Dan kita tengok di sini diberi juga X-nya berubah dari 3 menjadi 3.1. Jadi daripada situ kita boleh cari delta X. Delta X adalah sama dengan nilai X yang akhir tolak yang asal. 3.1 tolak 3. Jadi delta X-nya ialah 0.1. Positif. Okey. Jadi itu delta X-nya. Kemudian, bila kita nak mencari delta Y, delta Y menggunakan formula ini, jadi kita kena buat dy dx, iaitu pembezaan. Kita kena bezakan Y yang ini yang diberi. Jadi kita kena buat dy dx. Jadi, dy dx, pembezaannya ialah 2 bawa ke hadapan. Okey, darab dengan 4 jadi 8x, kuasanya berkurang jadi 1 tambah 5. Okey, jadi ini ialah dy dx dan ini ialah delta x. Kita dah tahu. Okey, kemudian untuk mencari delta y, maka delta y adalah sama dengan dy, lebih kurang tanda tu. Delta y adalah dy dx mengikut formulanya darab dengan delta x. Jadi di sini adalah sama dengan dy dx-nya, ambil yang ini, 8x tambah 5, kemudian darab dengan delta x 0.1. Dan nilai x-nya yang asal ialah 3. Ini selepas dia berubah menjadi 3.1. Jadi x-nya yang asal ialah 3. Jadi kita gantikan dekat sini. Bermaksud 8 darab dengan 3 tambah 5, kemudian darab dengan 0.1. Jadi kita dapat nilainya ialah, tekan kalkulator, 2.9. Itu ialah nilai delta y yang dia suruh cari. Jadi soalan yang pertama kita dah jawab. Untuk mencari nilai hampir bagi y. Nilai hampir bagi y ini maksudnya, okey, saya tuliskan di sini bila soalan. Sebab soalan selalunya kadang-kadang dia tanya delta y saja. Tapi kalau dia tanya nilai hampir bagi y, bermaksud y tambah dengan delta y. Okey, y kita tambahkan dengan delta y-nya. Jadi y-nya ialah okey, ni y yang asal, yang ini y yang asal, iaitu 4 okey, x kuasa 2 tambah 5x tolak 3. Okey, itu nilai y yang asal, tambahkan dengan delta y yang kita dah dapat, iaitu 2.9. Ini delta y kita dah dapat tadi. Okey, tapi di sini masih ada x, dan x yang asal ialah 3. Okey, ini. Yang ini. Jadi kita gantikan. Jadi 4 darab 3 kuasa 2 tambah 5 darab 3 tolak 3 tambah dengan delta y, iaitu 2.9. Jadi di sini kita akan dapat nilainya, awak tekan kalkulator, nilainya ialah 49.9. Inilah nilai hampir bagi y. Nilai hampir bagi y ialah y tambah dengan delta y. Jadi ini dia nilainya, 49.9. Seterusnya cikgu tunjukkan contoh yang kedua, iaitu jejari sebuah sfera berubah dari 3 cm kepada 2.96 cm. Cari nilai luas permukaan sfera yang hampir selepas perubahan jejari. Okey, di sini dia menceritakan berkaitan dengan luas permukaan sfera. Jadi luas permukaan sfera formulanya ialah L sama dengan 4 pi J kuasa 2. Okey, 4 pi J kuasa 2. Okey, kemudian di sini diberi pula bahawa
jejari sebuah sfera berubah dari 3 kepada 2.96. Jadi di sini jejari sfera yang asal ialah 3. Jejari sfera yang asal 3. Jadi untuk dapatkan perubahan kecil dalam jejari ialah nilai yang akhir ini 2.96, kita tolakkan dengan 3. Dan kita dapat di sini perubahan kecil dalam jejarinya ialah 0.04, dan sebab dia menyusut dari 3 berkurang menjadi 2.96, jadi di sini nilainya bila kita tolak akan dapat negatif. Okey. Kemudian untuk mencari perubahan kecil dalam luas. Okey, perubahan kecil dalam luas. Jadi di sini kita perlu buat dulu sebelum kita cari, ialah kita buat pembezaan. Bila diberi luas L sama dengan 4 pi J kuasa 2, ini maksudnya kita boleh buat bezakan luas terhadap jejari. Sebab ini diberi sebutan L dengan J, jadi dL per dJ sama dengan 2 bawa ke hadapan dapat 2/48 pi J kuasa 1. Okey. Pada ketika jejarinya 3, dL per dJ-nya ialah selepas, kalau kita nak gantikan J ni 3 ini, ialah selepas kita buat pembezaan. Selepas ini. Okey, jangan ganti dekat sini. Itu tak betul lah. Jadi ganti dekat sini. 8 pi darab dengan 3. Sama dengan 24 pi. Okey, bila soalan kita kena cari delta J, kita tahu. Jadi kita nak cari delta L. Maka delta L adalah dL per dJ darab dengan delta J. Okey. Jadi ini kita masukkan nilainya, iaitu dL per dJ tadi ialah 24 pi. Dan delta J-nya kita dah buat juga tadi, iaitu negatif 0.04. Okey, kita dapat nilainya, tekan kalkulator, ialah negatif 0.96 pi. Bermaksud apabila jejarinya berkurang, jejari sfera itu berkurang, maka perubahan kecil dalam jejarinya pun berkurang, menyusut sebanyak 0.04, dan perubahan luas pun turut akan berlaku, iaitu berkurang. Perubahan dalam luas pun sebanyak 0.96. Dia berkurang sebanyak 0.96 pi. Okey, jadi di sini soalan yang kedua di sini ialah cari nilai luas permukaan sfera yang hampir. Jadi ada perkataan di sini, perkataan hampir. Bila ada perkataan hampir, bermaksud kita nak mencari nilai hampir bagi luas permukaan sfera ialah luas yang asal tambah dengan perubahan kecil dalam luasnya. L tambah dengan delta L. Itu maksud kalau nilai hampir. Jadi luas yang asalnya ialah yang ini, 4 pi J, jejarinya ialah 3, saya masukkan terus 3 kuasa 2 tambah dengan perubahan kecil dalam luasnya, iaitu negatif 0.96 pi. Okey. Maka nilai hampirnya ialah tekan kalkulator, kita akan dapat 35.04 pi. Okey, sebab ini berkaitan dengan luas dan unitnya cm, jadi di sini sentimeter persegi. Nak tulis dia punya unit pun boleh, tak tulis pun tak apa. Jadi ini ialah nilai hampir. Okey, ini ialah nilai hampir. Nilai hampir bagi luas sfera. Okey, soalan yang terakhir, contoh yang terakhir ialah cikgu bagi soalan bentuk soalan SPM, iaitu tahun 2011. Diberi bahawa Y-nya sama dengan 10 tolak 12 per X. Okey, cari perubahan kecil dalam X. Okey, kita highlightkan kat sini, perubahan kecil dalam X dalam sebutan P apabila nilai Y berubah dari 4 kepada 4 tambah P. Okey, ini perubahannya dari 4 menjadi 4 tambah P. Okey, di sini mula-mula kita tuliskan apa maklumat yang diberi dalam soalan, iaitu diberi Y sama dengan 10 tolak dengan 12 per X. Okey,
Okey, daripada sini kita boleh buat bezakan Y terhadap X. Jadi di sini sebelum kita buat pembezaan, yang pertama sekali kita kena naikkan X ni ke atas. Jadi kuasa negatif 1 baru kita boleh buat pembezaannya dy dx. Sama dengan, okey, bezakan 10 ni dapat kosong, bezakan ini negatif jadi positif, negatif 1 darab negatif jadi positif 12, X kuasa negatif, tolak satu lagi jadi negatif 2. Kemudian kita kena turunkan dia ke bawah. 12 per X kuasa 2. Jadi inilah dy dx. Okey. Kemudian lagi maklumat yang diberi dalam soalan iaitu apa cari perubahan kecil dalam X. Okey, ini soalannya. Perubahan kecil dalam X. Maksudnya dia suruh cari delta X. Okey. Dalam sebutan P, apabila nilai Y berubah dari 4 kepada 4 tambah P. Bermaksud dekat sini nilai Y-nya yang asal ialah 4. Okey, perubahan kecil dalam Y-nya ialah nilai yang akhir ini 4 tambah P. Kita tolakkan dengan nilai yang asal iaitu 4. Jadi nilai perubahan kecil dalam Y-nya ialah P. Okey, jadi kita dah dapat yang ini. Menggunakan formula yang diberi itu iaitu delta Y adalah sama dengan dy dx darab delta x. Okey, ini formulanya. Jadi di sini ada dy dx. Ni dy dx. Tapi masalahnya dekat sini dy dx ni nilainya yang ini ada x. 12 per x kuasa 2. Jadi kita kena cari nilai x ni dulu. Untuk mencari nilai x itu, okey, diberi nilai y-nya yang asal ialah 4. Jadi saya masukkan dekat persamaan ini. Ya, okey, saya buat dari sini. Jadi diberi dekat situ, saya gantikan 4y sama dengan 4 dalam ni. 4 sama dengan 10 tolak dengan 12 per x. Jadi yang ini saya bawa ke sebelah kiri, jadikan dia positif. 12 per x sama dengan 10. Yang ini bawa ke sini jadi tolak 4. Okey, jadi dapat di sini 12 per x adalah sama dengan 10 tolak 4 ialah 6. Okey, x bawa ke sini, maka x adalah sama dengan 6 bawa ke sini 12 per 6. Jadi nilai x-nya ialah 2. 12 bagi 6, nilai x-nya ialah 2. Jadi sekarang kita masukkan, kita gantikan dekat sini. Dy dx ini iaitu gantikan ini 12 per x ini masukkan 2. 2 kuasa 2. Okey, darab dengan delta x. Delta x tadi ialah kita nak cari perubahan kecil dalam x. Ini nak cari, so biarkan dia sebagai delta x. Dan delta y ini ialah yang kita dah buat iaitu P. Itu masukkan P. Okey, maka delta x adalah sama dengan, okey, di sini masih kekal P. Yang ini 12 bahagi dengan 2 kuasa 2 ialah 4. 12 bahagi dengan 4. 12 bahagi dengan 4 nilainya ialah 3. Jadi ini 3. 3 bawa ke sini. Jadi ni darab 3 pindah sini jadi bahagi 3. Okey, dan jawapan kita biasanya letakkan sebagai tajuk. Soalan dia suruh cari delta x, maka letakkan delta x sebagai tajuknya. Delta x adalah sama dengan P per 3. Okey, ini jawapan kita. Okey, jadi saya dah tunjukkan pun 3 contoh berkaitan dengan nilai perubahan kecil dan juga penghampiran. Cuma jadi dalam soalan yang ketiga ini, dia tak ada suruh cari nilai hampir. Tak ada cari nilai hampir. Jadi kalau disuruh cari nilai perubahan kecil dalam x, jadi kita perlu cari ini saja, perubahan delta x saja. Jadi tak perlu buat macam ni. Yang bila kena cari nilai hampir baru buat x tambah delta x. Okey. Jadi saya dah tunjukkan 3 contoh. Jadi saya harap awak semua dah pun faham. Jangan lupa tinggalkan komen anda dan juga like serta subscribe.